Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 288 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Sempena memperingati 10 tahun Masjid As-Salihin, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran. Hadar yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pengisian majlis antaranya bacaan Yasin dan Tahlil dan sembahyang Fardu Asar berjemaah. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya mengadakan ceramah khas. Majlis kemarin berlangsung di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Cubaan, tetapi macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi musibah. Hadar yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas bertajuk Kecintaan Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis dianjurkan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Juga mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta pihak berkuasa di bawahnya. Hadar yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pengisian majlis ceramah khas bertajuk Mencintai Rasulullah untuk Syafaat. Kalau cinta, apa ada? Ya, kita ini macam buah saja. Dan tak pernah cinta. Kalau cinta kan rindu. Sementara itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa juga mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Sambutan disemarakkan dengan forum khas bertemakan bersabar, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Forum antaranya menyentuh mengenai bersabar dalam menghadapi ujian, berikhtiar untuk menyelesaikan masalah, berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal dalam segala urusan. Pandemik COVID-19 memberikan cabaran dan peluang bagi negara Brunei Darussalam dalam aspek keselamatan ubat-ubatan. Menteri Kesihatan berkata, wabak itu juga menunjukkan keazaman kerajaan dan penduduk secara keseluruhan dalam komuniti saintifik dan kesihatan berdasarkan amalan dan sokongan berasaskan bukti. Ini termasuk meningkatkan kefahaman dan penerimaan risiko yang dikaitkan dengan ubat-ubatan. Berucap pada sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, pengurusan penjagaan dan kelangsungan ubat-ubatan terjejas secara drastik berikutan keperluan untuk mengurangkan konteks semasa berlakunya pandemik.
Menurutnya, apa yang paling penting, pandemik menjadikan tanggungjawab penjagaan kesihatan kembali kepada pesakit dan pendamping mereka sekaligus mewujudkan rakyat yang lebih peka dan bertanggungjawab. Kementerian Kesihatan jelas yang berhormat mengambil beberapa langkah bagi memastikan pengurusan dan keselamatan ubat-ubatan yang teratur melalui pelaksanaan matlamat keselamatan pesakit antarabangsa ke atas keselamatan ubat-ubatan. We will be standardizing our medication storage nationwide as a result of the incident reports that staffs have been submitting to the Patient Safety Office. With standardizations and color-coded inventory in mind, it is hoped that we will be able to avoid errors during the dispensing and preparation of medication phases. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia secara rasmi diadakan di bawah naungan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2019 dan diraikan setiap 17 September. Tema sambutan pada tahun ini, Keselamatan Ubat-ubatan dengan slogan Ubat-ubatan tanpa mudarat. Kementerian Hal Ehwal Ugama telah meneliti semula keberkesanan rancangan strategiknya pada pertengahan Penggal 2020-2024. Langkah tersebut sangat penting dalam pengurusan rancangan strategiknya memandangkan ia merupakan live document yang terkesan dengan persekitaran yang berubah-ubah di luar jangkaan. Penelitian tersebut antara pengisian bengkel penelitian separuh penggal rancangan strategik kementerian berkenaan bagi tahun 2020-2024. Bengkel selama 3 hari berakhir dengan majlis penutupan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Seramai 36 pegawai peringkat eksekutif dan pengurusan pertengahan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai bengkel. Para peserta membentangkan hasil penelitian ke atas setiap fokus strategik utama Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020-2024 dalam pendidikan agama, Arab berkesan, dakwah mantap berkesan dan jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial. Bengkel ini sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat diperlukan bagi ketua-ketua ataupun semua yang terlibat dalam menjayakan rancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama. Berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu dengan hujan sekali-sekala lebat dan berpetir terutama pada waktu petang dan malam, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC menasihatkan orang ramai untuk terus mengambil langkah berwaspada dan bersiap sedia dalam menghadapi situasi seperti banjir. Sebagai persiapan menangani sebarang kejadian berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu, NDMC membuat persediaan bagi menghadapi musim peralihan dan musim monsun Timur Laut. Menurut Pegawai Pengurusan Bencana, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, persiapan melibatkan beberapa agensi kerajaan dan masyarakat dengan menumpukan kesiapsediaan setiap agensi di semua daerah tentang isu-isu seperti pemeliharaan kelengkapan sebelum berlakunya banjir dan tanah susur. Keadaan orang ramai dalam menghadapi banjir adalah amat penting dan perlu kita ni mengambil perhatian. Walaupun kita ni tahu bahawa negara kini dalam negara Brunei Darussalam tidak mempunyai cuaca yang ekstrim berlaku dibandingkan dengan negara ahli ASEAN yang lain. Kita ni mahu budaya tersebut diterapkan kepada semua penduduk di negara kita ni, iaitu being resilient. Contohnya perlu diberi pengetahuan yang betul mengenai tindakan sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana. Enhanced localization juga di sini dimaksudkan dengan penduduk yang tahu risiko bencana yang berkemungkinan berlaku di kawasan setempat, tapi diorang kira they are aware of what to do sekiranya ada bencana itu, masih juga diorang boleh menjalankan aktiviti normally. Sementara itu, berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan kecederaan. Ini termasuk penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, ceret beret, keracunan makanan dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya.
Antara langkah-langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir termasuklah memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air yang diminum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata serta memastikan saliran air supaya tidak tersumbat oleh sampah sarap, lumpur dan dahan-dahan pokok. Kementerian Kesihatan juga menasihatkan penduduk yang terjejas untuk mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, cerit-berit, muntah dan lain-lain, mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit, mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir dan memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk. Bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan dinasihatkan untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat jika bekalan berkurangan. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn atau media sosial Kementerian Kesihatan di @moh_brunei atau menghubungi talian Darussalam 123. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian perpustakaan dan pembelajaran dan bahagian perkhidmatan dan pameran menganjurkan bengkel seni khas Jawi. Bengkel kemarin diadakan di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Bengkel disertai 54 orang terdiri daripada pensyarah dan pelajar Politeknik Brunei dan IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Antara objektif bengkel, memberi pengalaman dan ilmu tentang seni khas Jawi kepada generasi muda. Keceriaan jelas terpancar di wajah para pelajar berkeperluan khas agama masalah penglihatan apabila mereka menerima sumbangan kacamata daripada sebuah syarikat penjual kacamata. Sumbangan tersebut bersempena Hari Penglihatan Sedunia 2022. Penyampaian berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bokiah, Kampung Burung Pingai, Prakas. 82 murid berkeperluan khas agama seluruh negara menerima sumbangan tersebut. Sumbangan diserahkan oleh Pengiran Hussein bin Pengiran Anak Haji Abdul Rahman, penolong pengarah syarikat Perfect Vision, kepada Awang Haji Samsul bin Haji Omar, pengarah pengajian Islam. Melalui sumbangan tersebut, ia dapat membentuk sikap positif dan pemedulian masyarakat terhadap masalah murid berkeperluan khas mendapatkan kacamata yang sesuai dan selesa. Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandar Seri Begawan mengadakan program Brunei Darussalam Berselawat disertai oleh lebih 50 belia. Majlis diisikan dengan majlis zikir ratib al-atas dan doa munajat. Tahun ini program dilaksanakan secara dalam talian dan fizikal. Antara yang menyertainya, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin. Program Brunei Darussalam Berselawat akan diteruskan lagi dengan Majlis Zikir Ratib Al-Atas hari ini secara maya melalui aplikasi Zoom. Manakala Majlis Selawat Perdana akan diadakan pada hari Jumaat 21 Oktober 2022 di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Keterangan lanjut hubungi talian 7262-357 atau ikuti Instagram @kkbt_Biro Keagamaan.
Kira-kira 30 kaki tangan syarikat Methanol Brunei BMC menghadiri taklimat adat istiadat mengenai terasul dan bahasa pengganti diri iaitu bahasa dalam yang dikendalikan oleh Jabatan Adat Istiadat Negara. Taklimat kemarin berlangsung di Mini Theatre Park di Sungai Liang, daerah Belait. Hadir Abdul Muiz bin Datuk Paduka Haji Ali Khan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Methanol Brunei, selain mendedahkan para peserta kepada susunan protokol serta penggunaan bahasa yang betul terhadap golongan-golongan tertentu mengikut adat Brunei, taklimat seumpamanya juga bagi membantu untuk mendalami pengetahuan tentang keunikan adat istiadat Brunei. Itu berundang-undang yang mana ia boleh diterima pakai oleh seseorang. Berundang-undang yang mana ia boleh diterima kalau kita akan menunjukkan. 37 buah premis makanan didapati belum membuat permohonan sijil halal dan telah dikeluarkan notis untuk menghadapkan permohonan dalam tempoh yang ditetapkan. Dapatan itu diperolehi hasil operasi rondaan di beberapa zon di daerah Brunei dan Muara iaitu kawasan Batu Satu, Pusat Bandar Kulap, Gadong dan Batu Bersurat. Operasi dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Dalam operasi itu juga, beberapa buah premis didapati melakukan kesalahan lain iaitu 6 buah premis menggunakan label atau logo halal Majlis Ugama Islam tanpa kebenaran dan 2 buah premis mempamerkan sijil halal yang mansuh. Premis-premis tersebut dikeluarkan notis dan diarahkan menurunkan serta-merta sijil halal yang telah mansuh dan label halal yang tidak lagi sah. Kegagalan mematuhi boleh diambil tindakan undang-undang di bawah bab 12-3-A dan bab 35 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 yang masing-masing melibatkan hukuman denda sehingga RM4,000 dan RM8,000 atau penjara sehingga 1 tahun dan 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi memastikan kebersihan persekitaran premis bangunan perniagaan, Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait mengadakan operasi pemantauan harian di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah berkenaan. Semasa pemantauan tersebut, 1 denda kompaun dikeluarkan ke atas sebuah syarikat perniagaan kerana menyalahi di bawah Miscellaneous Offences Act bab 12-1-D. Syarikat tersebut diberikan tempoh seminggu untuk menjelaskan denda dan jika gagal menjelaskannya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak lebih RM30,000 dan hukuman penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi sebarang aduan, hubungi talian 333-4335, sambungan 1404 atau 1153.